Assalamualaikum dan bertemu kembali bersama saya Cikgu Kufadaria. Kali ini saya akan berkongsi rakaman Meet bersama murid-murid saya mempelajari tajuk ubahan langsung. Apa tunggu lagi? Jom ikuti. Standard pembelajaran ingin dicapai ialah menentukan hubungan antara dua pembuli ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey, boleh nampak yang ni? Boleh. Okey, bagus. Kalau awak ada buku dekat awak boleh rujuk terus. Tapi ni buku 3/5 semua tak ada kan. Yang ada digital, textbook tu okey lah. Okey, baiklah, kita teruskan. Anak kita, hari ni kita nak lihat bagaimana hubungan dua pembuli ubah Y dan X ada berkadar secara langsung, dan kalau dia berkadar secara langsung, apa maksudnya? Ada tak mana-mana yang kita boleh lihat hubungan lain yang dikatakan kadar secara langsung? Okay, kita tengok perbincangan kat sini. Okay. Semalam semua orang cikgu tengok berjaya lah lukis kan, lukis gambar rajah. Hasil daripada aktiviti graf, katalah kita dapat graf yang straight macam ni, dia lalu asalan. Dia mesti lalu asalan. Jadi kalau dia lalu asalan, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa nilai Y per X ialah pemalar. Okay. Masuk pemalar ialah apa? Belajar? Apa tahu masuk pemalar? Tetap. Sama. Tetap dan tidak berubah, betul? Betul. Okey. Betul. Jadi ciri yang kedua, graf Y melawan X ni di satu garis lurus dan melalui asalan. Yang warna pink ni lah. Maksudnya kalau dia tak melalui asalan, adakah berubah secara langsung? Dia nak tanya. Tak. Dia mesti melalui asalan itu dia punya syarat dia. Okey. Ciri yang ketiga, pembuli ubah Y ni dia akan berubah secara langsung dengan pembuli ubah X. Okey. Contoh kita belajar semalam, situasi cikgu bagi, kalau kita guna 5 cawan beras, kita boleh buat hidangan untuk 10 tetamu. Kalau 10 cawan beras, kita boleh buat hidangan untuk 20 orang tetamu. Jadi di situ kita nampak kadar dia tu adalah sama, iaitu 2. Kan? Okey. Tengok seterusnya. Kita ada 23 orang. Okey, bagus. Kalau 23, cikgu nak besarkan skrip. Okey, dalam ubahan langsung, okey, Y per X ni, cikgu nak highlightkan yang Y per X ni, okey, pakai warna kuning lah bagi nampak. Okey, Y per X ni ialah satu pemalar, kita faham tadi satu pemalar, dikenali juga sebagai pemalar perkadaran atau disimbolkan sebagai K. K. Jadi dalam arti kata lain, K ni adalah Y per X. Y per X tu adalah K. Dari mana datang K? Nilai tu Y per X. Dan bila kita kaitkan dengan perwakilan gambar rajah ni, dia bersamaan dengan kecerunan. Bersamaan dengan kecerunan lah. K, Y per X. So sama dengan K. K. Seterusnya, tengok yang ini. Apabila Y berubah secara langsung dengan X, so kita pun faham sebelum ni disimbolkan cara menulisnya begini. Ribbon terbalik kan. Kalau ribbon yang tegak tu kita kata bermaksud untuk penyakit kanser kan. Jadi kalau yang ribbon melintang ni dia bermaksud Y berubah secara langsung. Okay, dengan X. Yang ni. Tu ayat dia. Ini simbol dia. Daripada hubungan ini, kita buat kesimpulan K
bersamaan dengan Y per X. Itu dia. Yang konsep-konsep ni dulu. Okay. Kemudian, awak perhatikan ini sangat bagus. Yang cikgu highlightkan ni. Dia ada maksud dia. Sebab kita akan guna pakai sekejap lagi untuk mencari nilai-nilainya. Yang ni. Apabila kita membuat hubung kait dengan memasukkan K dalam hubungan Y dan X ini, maka dia terbentuklah satu kesamaan. Kesamaan dia yang simbol ribbon tu kita jadikan dia sama dengan, tetapi syarat dia kena letak K. So dia akan jadi Y sama KX. Kalau bentuk. Katalah yang ini. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Bila kita nak ubah dia kepada bentuk kesamaan, dia akan jadi Y. Okey, siapa nampak? Boleh sebut kat cikgu. Okey, sama dengan apa? X kuasa 3. Betul, bagus. Okey. X kuasa 3. Ini dalam bentuk persamaan. Okey, lain. Berubah secara langsung dengan punca kuasa H. Jadi dalam bentuk persamaan dia akan jadi Y sama dengan, okey, apa bunyi dia? Apa bunyi dia? Okey. H. Ya, hasil darab K dengan punca kuasa 2H. Macam tu. Ya? Faham tak kat sini? Boleh faham ni? Okey. Okay, bagus. Teruskan. Seterusnya, kita tengok ini aktiviti minda 3 ni. Dia dah bagi data. Tujuan aktiviti ini nak menentukan hubungan antara pembuli upah Y dengan X kuasa 2 bagi suatu ubah langsung. Bagi satu ubah langsung. Bila dia kata ubah langsung, kita dah angkat dalam minda kita. Kita kena tunjukkan situasi bila kata berubah secara langsung, kita gunakan cara aplikasi kita, formula Y bagi dengan X. Itu sama dengan K. Tapi dia letak X kuasa 2 kat sini, so kita apply je. Y bagi dengan X kuasa 2. Gitu. Tapi dalam soalan ni dia kata, adakah Y ini berubah dengan X kuasa 2 secara langsung, atau Y ini berubah dengan X kuasa 3 secara langsung. Jadi tentukan dia, adakah dia ni ada hubungan yang secara langsung, maka kita kena guna uji nilai-nilai yang dia bagi kat sini. Contoh, kita tentang bulatan. Dia dah bagi jejari. Yang ni. Kan? Berat sikit lah kerja dia kan? Formula luas bulatan adalah Y. Apa formula luas bulatan? J kuasa 2. Bagus. Y J kuasa 2. Cuba kira nilai dia berapa dapat? Ada kalkulator kan? 38.5. 38. Poin berapa? 38.5. Seorang kira laju sikit. Tu kotak pertama. Kotak kedua. Cuba.
153.938. Sekejap, ulang semula. 153 153 perpuluhan Puluhan 938. kita buat dua kotak ni dulu. Okey. Sekarang kita tengok kalau nilai X kuasa 2. Baik, 3.5 kuasa 2. Tolongkan. Kat cikgu tak ada kalkulator. 12.25. Berapa? 12.25. 12.25. Okey, 12.25. Okey, sebelah ni. 4. 9. Betul, 49. Okey, kuasa 3 pula. Untuk ni. Berapa? 42.875. 42.875. Betul? Betul. Okey. Yang sebelah ni? 343. 343. Okey, 3. 43. 43. Sekarang kita teruskan formula bawah dia. Sebab nak tengok kan dia berkadar secara langsung atau tidak kan. Dia ada ubah langsung atau tidak. So, cuba apply formula ni. Okay, apa nilai kamu dapat kat sini? So, makna 38.5 kan bagi yang ni. 3 Dapat tak? Okay, 3. perpuluhan 143. Betul. 4. 3. Wah, ni sama nilai pi ni. Kan? Okay, cuba yang ni pula. Yang kotak kedua ni. Tidak. Pakai apa? Mouse. Berapa? 3.142. Semula. Satu-satu. 3.142. 3.142. Kita gunakan tak? Oh, dapat 2 juga. 2. Tapi hampir sama kan? Betul tak? Kita consider sama lah ni. Kan? Kita consider sama lah. Okay. Sekarang kita tengok yang bawah ni. Jom kita uji. Buat yang bawah ni pula. Formula bawah ni. Okay. Berapa nilai kat sini? Mana suara perempuan Amboi, puteri-puteri tak dengar suara. Diam je. Cikgu nak dengar suara puteri pula. 3.142. Okay. 3.142. Okay, sebelah ni. Kosong. Kosong. Tak sama Okay, Tak. 0 point. 0 point. 4, 4. 49. 9. Betul. Betul. Okay. Apa kesimpulan kita dapat daripada aktiviti kita tadi? Apa yang you all nampak? Yang ni. Okay. Yang mana yang ada ubahan secara langsung? Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama atau yang kedua? Yang Pertama. pertama. Okay. Apa reason yang pertama? Sebab Kenapa awak pilih yang pertama? Nilai dia hampir sama. Sebab dia kadarnya adalah sama.
Yang kedua keadaannya berbeza. Dia tak sama. Okey, maka kita buat kesimpulan bahawa Y ini adalah berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Manakala yang ni tak. Okey, bagaimana dengan graf? Kan ni tadi dalam bentuk Y. Dalam bentuk graf. Okey. Bila dalam bentuk graf ni, kita tengok apa hasil dia. Ini telah dibagi. Okey. Kita faham bahawa ini tadi yang kita belajar merupakan K malah. Jadi kita dapatlah hasil yang ni. Okay. K sama dengan Y bagi X kuasa 2. Dan bila kita buat perwakilan graf, ini X kan. Ini Y. Ni X kuasa 2 kita nak tengok hubung dia orang. Kita dapati melalui pasalan dia naik cantik. Dia naik cantik di straight line. Gini. Dia sebenarnya ibarat kalau tengok dia sebenarnya kan macam aksi simetri lah. Macam aksi simetri. Dia naik sama. Lebih kurang begitu. Okay. Jadi pemboleh ubah Y, kesimpulan dia berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X kuasa 2. Ni kita kena faham. So, maknanya graf dia akan jadi macam ni. Jadi, penyataan ayat matematik akan berbentuk begini. Okay. Terus seterusnya. Jadi, secara umumnya, kesimpulannya, kita boleh ungkapkan sebagai Y bila ada N terjadi kada umum, maka dalam bentuk persamaan kita tambahkan K. Y sama dengan K X kuasa N. Dengan keadaan ini tak kira lah N tu berapa, dia bergantung kepada apa nilai yang dia bagi. Okay. Daripada sini kita nak teruskan lagi skill kita. Kita teruskan lagi skill kita. Tengok contoh 2. Korang dah pernah main tak ni? Dekat mamal fizik pernah buat tak? Turun apa tu? Troli naik apa? Ni kan dengan turun punya lita tu pernah buat? Pernah buat aktiviti ni? Tak ada masa sebab PKP kesian. Aduh, masa bila nak guna makmal kan? Cikgu faham. Tak. Kita boleh buat imajinasi. Okay, sebuah kereta mainan bergerak dengan keadaan bergol. Okay. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu ialah Y. Ini jarak. Berubah dengan masa T. Jadi, kita akan dapatlah ini paksi Y ni dia punya jarak dan paksi X ni mesti masa dalam T. Okay. So, dibuat dalam jadual macam inilah hasil dia. Okay. Kemudian soalan tentukan sama ada Y ni berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Okay. Jadi, penyelesaian dia dah buktikan pada kita dia minta kita ni lah ibu buat kesimpulan apa yang kita nampak. Okay. Jom kita tengok sama-sama. Cuba awak tafsirkan jadual ini. Okay. Dalam seminit, 2 minit. Siapa yang boleh buat kesimpulan apa yang dia faham dengan hubungan Y T dan Y T kuasa 2. Okay. Siapa-siapa je boleh cuba memberi kesimpulan. Apa yang tak cakap tu elok lagi. Adam. Adam. Cikgu nak tanya. Daripada baris, bagus dengar suara Adam. Daripada baris ni apa yang kesimpulan kita boleh buat? Boleh ubah Y dengan T ni. Berubah secara langsung. Okey. Y berubah secara langsung dengan T lah kan? Okey, sebab apa? Semua sama.
Apa yang sama? Nilai selepas buat operasi tu. Selepas buat operasi nilai dia sama. Okey. Cikgu nak tanya yang lain. Adam sebut ayat selepas buat operasi nilai yang sama. Ada tak siapa-siapa di sini yang nak melengkapkan ayat tu menjadi lebih baik? Yang sama tu apa sebenarnya? Baru tadi kita belajar apa hubung Y per X tu. Malah. Tujuh tu pemalas. Dia, Alah. dia pemalas. Dan pemalas tu disimbolkan dalam simbol apa? A. Bagus. Mana dekat sini nilai K dia apa? 7. Alhamdulillah. Okey, betul. Bagus. Bagus Adam bagus kawan yang lain. Okey. Cuba tengok yang baris yang akhir. Apa masalah kat sini? Tak ada pemalas. Sama. Betul. So dia bukan pemalas. Pemalas. Bukan pemalas. Bila dia bukan pemalas, maka yang ni lah kan? Betul tak? Ni ayat dia. Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Okay. Manakala kalau ini pemalas, so jadi Y berubah secara langsung dengan T. Itu dua perbezaan Ini simbol dia lah. Ini tak boleh nak buat macam ni. Dia takkan jadi. Kita tak boleh buat kesimpulan kita. Contoh kita tak boleh buat kesimpulan kita Y berubah secara langsung dan T kuasa 2. Kenapa kita tak boleh terbitkan ayat ataupun ayat matematik yang bersimbol ini, ribbon ni? Kenapa? Awak rasa betul ke ni? Kalau berdasarkan ayat ni, boleh tak kita keluarkan macam ni? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Ah, Betul. Jadi terang-terang kalau siapa buat, maknanya apa yang dia belajar tadi, konsep dia salah. Konsep dia salah. Itu namanya miskonsep. Yang tengah belajar tu dia buat kesimpulan macam ni. Salah lah. Okey. Jadi kita tengok lagi. Dia banyak lah. Dia sebenarnya pertama kita nampak skill boleh dalam bentuk ayat, boleh dalam bentuk jadual dan boleh dalam bentuk graf. Kan? Okey. Cuba kita lihat pada dua graf ni. Kalau awak perhatilah betul-betul dua graf ni. Tengok betul-betul dua graf ni. Graf kiri dan graf kanan. Okey. Ada sesiapa nak cakap something tentang dua-dua graf ni? Apa BP yang- dia berubah secara Tak langsung. betul. Okey, yang belah kiri berubah apa? Secara Dalam langsung. OB. Yang B lah. Yang B Betul. ni berubah secara langsung. Jadi boleh tak kita keluarkan ayat matematik macam ni? Boleh. 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 Kenapa awak yakin dia berubah secara langsung? Sebab dia lalu asalan. Sebab dia lalu Ya. asalan. Sebab dia lalu salah. Bagus. Bagus. Okay. Nilai-nilai yang dapat ini ditaburkan berdasarkan jadual yang dia bagi. Ini berdasarkan jadual yang dia bagi. Jadual ni. Tapi ini sebaliknya lah. Dia tidak berubah secara langsung sebab dia tidak mula daripada asalan. Okay, kita teruskan lagi. Cikgu nak tanya lah. Sebab tadi kan, masa mula-mula tadi ada cikgu buat macam ni. Aku ingat. Baru beberapa minit tadi. Ada kan cikgu cakap macam ni kan? Dia Ada dua. Dalam situasi graf B ni,
Adakah dia simetri? Dia simetri tak? Apa maksud simetri? Apa Tulang yang pendengar Cik Putri. jumlah apa? Dia membahagi dua berapa banyak kan? Betul. Tapi yang ini macam mana? Simetri. Dia simetri ke tak? Sekejap ni. Apa yang rasa dia simetri? Cakap ya, tak dengar. Ya. Ya. Yakin betul Yakin. Okey. Cikgu nak draw kat sini. Tengok cikgu draw kat sini. Okey. Ni X. Ni Y. Kalau kosong. Okey. Cikgu tengah guna cursor apa buat garisan. Satu. Kalau sini dua. Sini dua. Okey. Cikgu tanda plot satu-satu. Cikgu plot lagi. Kalau X2, Y2. Kalau X kosong, Y kosong. Tak tahulah tegak ke tak nasib lah sebab dia pakai ruler kan, lari sikit. Okay. Ini baru simetri. Kerana koordinat X dengan Y nya sama. Tapi dalam kes ni, sama ke? Sama tak dua-dua ni? Tak sama. So, jadi tidak semestinya, ni kena pandam lah kan? Ni kena padam. Ni kena padam. Cikgu padam. Eraser digital ni kan dahsyat kita padam sini. Padam sini. Okey. Kalau yang ni okey boleh pakai, yang ni tak boleh. Ini semua berkait ilmu yang berkait rapat dengan apa yang kita belajar, sama ada secara sisipan ataupun secara langsung lah. Okey. Saya teruskan lagi. Wow. Inilah contoh format SPM. Soalan yang dia akan tanya dalam bentuk SPM macam ni. Contoh part ni. Yang lebar je dia. Kalau batch terakhir tahun ni, tahun lepas kan, SPM kan. 5 senior, mereka jawab tajuk ubahan ni dalam paper 1. Okay, kalau macam kamu ni, yang batch KSSM, dia tidak semestinya dalam paper 1. Dia boleh dalam paper 2. Dan dia boleh diuji dalam bahagian A atau bahagian B atau bahagian C. Jadi kita dah tak boleh nak teka-teka format. Format dia kita tahu tapi tak boleh teka. Soalan ni keluar ke mana, tak ada dah cabaran kamu. Mana kena belajar semua tajuk. Semua tajuk kena belajar. Tak boleh miss. Kalau asyik tak datang kelas tahun lepas atau tahun sebelum ni, ada orang ambil so. Macam mana tu berhutang banyak-banyak kan? Dia kena pandai lah bayar balik untuk hutang kelas-kelas yang lama tu. Okay. Tengok contoh 4. Faham kan? Cikgu tak nak cakap, cikgu tak nak terang apa-apa, cikgu nak tengok you faham tak? Cikgu bagi masa 3 minit untuk kamu lihat dan cuba faham. Sekejap lagi cikgu tanya soalan.
Okey. Penat tu, cakap tu. Kan? Kalau direct lah kan. Kalau direct penat gitu ya, cakap tu. Okey, jom kita sambung. Okey, dia bagi nilai M 0.8 dan N 0.125. Letakkan M dalam sebutan N. So kita ungkapkan. Bila ada perkataan kata tugas ungkapkan, maka kita nak hasil ni nanti tu satu persamaan tu, macam mana kita nak ungkapkan persamaan tu. Okay, so langkah start pertama, ayat tu kata M berubah secara langsung dengan N, maka kita kena keluarkan dalam bentuk ni. Dan terus tulis dalam bentuk persamaan yang kita belajar tadi. Itu step dia. Tugas kita ganti nilai M, ganti nilai N yang dia bagi untuk cari K. Itu tugas kita. Kita dapat ini. Bila dah dapat K, awak rasa-rasa bila dah dapat K tu apa dia kena buat? Pastikan dalam nilai K ni gantikan dalam persamaan ini. Persamaan ni. Maka terhasillah M sama dengan ni K kan? K 6.4 M. Tu awak berjaya buat ungkapan kan tu? Berjaya dah lah. Dan seterusnya untuk yang kedua sama juga step dia. Okay, cuma kalau cikgu sekejap hello bang, I tengah online lah. Sekejap 10 minit lagi. Bye. Okay. Yang ini sama juga step ni. Cuba kita kena hati dengan apa yang dia nyatakan kan dalam soalan, dan kita apply masukkan K. Bila masuk K dah tak gunalah simbol ni. Kita guna simbol sama dengan. Dan ganti M yang dia bagi, ganti N yang dia bagi. So hati-hati. Hati-hati pada kalkulator anda. Bila kita tekan kalkulator jangan buat silap. Dapatlah yang nilai yang betul 1.6. Dah dapat tu, ini datang daripada yang ni. So dapatlah ungkapan dia M sama dengan 1.6. Ni punca kuasa 3N. So itu tugas awak. Bermakna kejap lagi kalau cikgu lepas ni 5 minit yang terakhir ni cikgu akan lihat. Cikgu nak you all terus belajar sendiri. Contoh 5, cikgu dah nak terang ke sini. Kan? Contoh 6, tengok sendiri, baca sendiri. Banyak lagi. Contoh 7, dalam bentuk gambar rajah. Jangan bimbang sebab dunia matematik ada gambar rajah, ada ayat, ada simbol. Okay, tengok semua ni. Contoh-contoh yang dibagi ni. Kejap lagi atau bila awak ada masa lapang tengok semua-semua contoh ni. Ni kena buat. Ni tugasan kamu. Okay, tugasan kita. Okay, 1.1B ni buat latihan. Buat latihan, baca arahan dengan jelas,
jawab dalam buku Math 1 baru kita untuk tingkatan 5. Okey. Saya nak awak jawab. Kalau tengok kan. Okey. Kalau sampai 6 ni, ini sangat mudah. 7, 8, 9 ni adalah soalan penyelesaian masalah. Okey, soalan penyelesaian masalah. Okey. Jadi awak jawab dulu setakat yang mampu. Cikgu tak paksa untuk habis cepat. Tapi kita ada kelas lagi besok. Besok kita bincang jawapan dia. Boleh tak? Okey tak macam tu? Boleh. Okey ke? Boleh. Okey kan? So berapa soalannya? 9 je kan? Tapi dia ada pecahan kecil-kecil kan? Okey, so untuk hari ini setakat ini saja. Okey, tentang ubahan. So ada siapa-siapa nak bercakap sesuatu sebelum cikgu tutup? Ada nak jelaskan apa lagi? Yang tak faham? Boleh faham ke tak apa yang cikgu ajar tadi semua? Faham. Boleh. Okay, bagus. Alhamdulillah. So, kita berjumpa lagi besok. InsyaAllah. Tapi besok cikgu ingat, cikgu tak pakai Meet. Kita terus dalam WhatsApp je bincang. Boleh? Boleh. Cikgu akan bagi macam ni. Cikgu nak you all bincang sendiri. Pilih 9 soalan ni. You all ada berapa orang pelajar secara berpasangan. Post dalam WhatsApp. Tulis ini contoh kaedah dengan Amira contoh. Itu Faiz dengan Wafi contoh. Jadi hasil kerja tu post dalam grup WhatsApp kita. Dan kita bincangkan besok. Cikgu akan tayangkan melalui WhatsApp lah. So save sikit kita punya data internet. Boleh? Setuju? Boleh. Setuju. Setuju. Setuju, alhamdulillah. So jumpa lagi. Okay, cikgu stop sharing. Besok secara apa? Secara WhatsApp group. Ya? Itu saja perkongsian kita untuk kali ini. So, jangan lupa subscribe, like and share channel Cikgu Dia 12. Thank you.